Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani, salam reformasi kepada anda yang baru saja bersama saya di channel YouTube pada hari ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah pun subscribe channel YouTube saya. Yang masih belum subscribe, tekan button subscribe ataupun button langgan di bawah itu dan tekan loceng dia ya, untuk memudahkan anda mengetahui setiap kali saya bersiaran ataupun ada konten-konten baru ataupun live yang saya selalu lakukan di channel YouTube ini untuk pengetahuan anda dan untuk anda share ya, peluaskan bersama dengan rakan-rakan anda yang lain. Okey, untuk hari ini saya masih lagi mau bercerita tentang isu yang masih lagi belum reda nampaknya, tentang isu dan kisah Ashabul Kahfi, ya, tentang pemuda-pemuda yang berlindung di dalam gua dan ditidurkan oleh Allah Ta'ala di dalam gua. Dan kisah ini terkenal dan ianya menjadi agak hangat dan ada hikmahnya juga kerana rakyat dah ada yang masih lagi tidak tahu kisah tentang Ashabul Kahfi ini. Mereka boleh mengikuti kembali kisah ini, ya, apa yang diceritakan dalam Al-Quran dan apa yang diceritakan oleh hadis dan diceritakan oleh tutur guru para ulama tentang kisah ini. Tetapi ianya menjadi menarik apabila kisah ini dikongsikan juga oleh PMX kita, ya, di dalam satu ucapan beliau di hadapan penjawat awam di Jabatan Perdana Menteri. Dan tujuan beliau menceritakan kisah ini adalah untuk memberi motivasi kepada penjawat-penjawat awam tentang istiqomahnya, ya, dalam memperjuangkan kebenaran dan tidak takut untuk menyatakan kebenaran di samping istiqomah terhadap kepercayaan, ya, agama yang membawa kebenaran itu. Ini yang nak cuba disampaikan oleh PMX kepada penjawat awam. Betapa jangan takut, ya, untuk kita menyatakan kebenaran dan jangan takut untuk berjuang ke arah kebenaran. Bermaksud penjawat awam ni, kalau diberikan suntikan motivasi seperti ini, mereka mungkin lebih berani, ya, untuk melawan rasuah, lebih berani untuk menaklukkan kegiatan-kegiatan penyelewengan, keterisan di dalam jabatan masing-masing, dan supaya mereka lebih bertanggungjawab dan sedar bahawa tugas yang diamanahkan kepada mereka itu adalah tugas yang ada kaitan juga dengan agama, ya, agama masing-masing lah. Kalau agama Islam dan tentunya, dan bagi mereka penjawat awam yang bukan Islam, tentu juga agama mereka, ya, tidak bersekongkol ataupun agama mereka tentunya tidak akan menghalalkan perbuatan-perbuatan rasuah ini. Ini yang cuba disampaikan oleh PMX, ya. Dan beliau menceritakan sikit sebanyak tentang kisah Ashabul Kahfi ini, tentang pemuda-pemuda ini, dan beliau menyatakan peristiwa itu berlaku ketika waktu agama Kristian, ya, selepas Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian ucapan itu beliau sertakan, ya, dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa pemuda itu adalah orang yang beriman dengan Allah, ya. Itu dinyatakan yang jelas bacaan Al-Quran itu. Jadi yang jadi kehairanan bagi kita bila benda ini menjadi isu setelah ada satu soalan yang ditujukan kepada Ustaz Azhar itu, dan tapi soalan itu pun dah bentuk satu soalan yang lari daripada konteks sebenarnya. Bila beliau bertanyakan kepada Ustaz Zaidus tentang ada seorang pemimpin, katanya, ya, pemimpin, kita fahamlah, memang dia tak sebut nama, tetapi bila sebut pemimpin dan kebetulan peristiwa itu baru berlaku, maka dia merujuk kepada PMX. Ini tidak boleh kita nafikan, tidak boleh kita elakkan, ya. Ada satu pemimpin mengatakan bahawa pemuda Ashabul Kahfi itu adalah seorang Kristian, ya, bukan orang Islam lah maksudnya tu. Dan Ustaz Zaidus pun dengan spontan terus menjawab dan mengatakan, inilah masalahnya ada pemimpin jahil mengatakan pemuda ini bukan Islam, tidak beriman dengan Allah. Ada panjang cerita dia, padahal tidak ada kena-mengena pun, kan. Bahkan PMX tak sebut pun pemuda itu orang Kristian. Yang disebutnya adalah pemuda itu kisah ini berlaku pada era ketika itu, ya, selepas Nabi Isa AS adalah beragama Kristian, ya, Kristian waktu itu. Dan banyak ulama juga mengatakan sekiranya pemuda itu dikatakan Kristian sekalipun, itu Nasara, ya. Kemudian Nasara itu agama ketika itu adalah memang Nasara lah, ya, agama Nasrani, iaitu yang percaya juga kepada Tuhan,
Kerana ketika itu belum wujudnya Nabi Muhammad SAW. Dan setiap Nabi ada membawa agama yang bertuhankan. Ya, sama seperti Tuhan kita. Cuma tidak dinamakan agama mereka lah. Ya, agama bangsa Nasara dengan agama Kristiannya. Dengan kitab Zabur, Taurat, Injil. Ini macam-macam. Ya? Dan dia tidak lari daripada konsep ketuhanannya Esa. Iaitu satu. Ya? Jadi benda inilah yang diperdebatkan oleh ulama. Ada mengatakan pemuda Ashabul Kahfi itu adalah memang dia beragama Kristian, tapi Kristian yang percaya kepada Allah SWT, bukan Kristian yang ada hari ini. Jadi kebanyakan yang jadi keliru ni kejahilan kita memahami kisah ini. Bila kita PMX merujuk kepada Kristian, mereka mengatakan Kristian yang ada hari ini lah, kan? Yang telah diselewengkan. Kita faham bagaimana kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa AS itu telah pun diselewengkan. Itu kita faham. Tapi peristiwa Ashabul Kahfi itu berlaku sebelum itu. Dalam keadaan agama itu benar, ya, dibawa oleh Nabi Isa AS. Dan untuk lebih jelas lagi, saya nak kongsikan dengan saudara apa yang diulas oleh Ustaz Sihabuddin Ahmad. Saya selalu ikuti beliau dalam YouTube beliau, dan beliau selalu buat live kat TikTok, dekat channel YouTube, dan beliau banyak mengulas tentang isu-isu semasa, termasuk juga kadang isu politik. Ustaz Sihabuddin ni bukan orang politik, ya. Saya lihat cara dia bukan orang mana-mana parti. Dia selalu memberikan ulasan kata apa saja yang kontroversi, terutamanya melibatkan agama. Ya, datangnya daripada mana-mana pihak sekalipun, dia selalu mengulaslah. Dia suka mengulas, dan saya selalu ikuti ulasan-ulasan beliau. Dan dalam isu ini, beliau juga turut mengulas tentang apa yang diperkatakan oleh PMX kita. Jadi saya nak share dengan saudara, ya, dan kita dengarlah sama-sama apa yang beliau kongsikan. Sebelum itu, kita dengar dulu apa yang dia perkatakan, ya, supaya kita lebih adil. Kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh PMX lah. Allah menyebut dalam Quran, akan aku ceritakan kisah yang sebenar. Yang surah Kahfi ni menarik kerana dia ada banyak persamaan dengan Bible, the cave. Nanti bila saya sebut macam ni, kita Anwar telah samakan Quran dengan Bible. Oh, pula aku nak jawab. Ini sebab saya kata pemikiran yang terlampau, dia tak dengar konteks, dia ambil itu. Tengok, Anwar samakan semua agama. Oleh demikian tidak boleh diterima sebagai pemimpin negara ini. Baik. Baik, tetapi yang saya sebut dalam cave, ke mana ada sejarah? Kerana sebenarnya sejarah dalam cerita cave Kahfi itu zaman Kristian. Tetapi diberikan nilai yang baik bahawa ada pemuda-pemuda masa itu Kristian. Jangan lupa. Kadang-kadang, tapi kalau saya kupas begini, orang Kristian kan senang kan? Kita gunakan dalam Quran kisah sejarah di zaman Nasrani, di mana anak muda itu diselamatkan kerana prinsip mereka yang kental. Akan kuceritakan kisah sebenarnya. Apa cerita sebenarnya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda dengan keyakinan mereka, dengan iman mereka, Allah tambah petunjuk kepada mereka. Mengapa? Tengok di sini pun jelas apabila PMX membaca ayat Quran, dia menyatakan anak muda yang Allah beri petunjuk kepada mereka. Bermaksud secara tidak langsung, kalau orang faham apa yang disebut oleh PMX itu adalah berkenaan anak muda yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa pula perlunya Ustaz Zadrus mengatakan, kenapa nak katakan anak muda ni kafir, Kristian, tidak percaya kepada Allah. Ini masalahnya pemimpin yang tidak beriman, pemimpin yang jahil, apa semua kan. Jadi padahal saya rasa Ustaz Zadrus ni tidak tabayun, tidak mendengar dulu, ya, apa sebenar yang dikatakan oleh PMX kita, tetapi dia terus menunjuk kepada soalan-soalan yang tidak jelas, soalan-soalan yang lari daripada konteks yang sebenar. Kita boleh dengar tadi bagaimana PMX membaca ayat Quran dan menyatakan bahawa itu adalah petunjuk yang Allah berikan kepada pemuda berkenaan lah, pemuda Ashabul Kahfi. Dan kita dengar seterusnya. Kerana ini soal nilai, soal prinsip. Dia tidak terpukau dengan kuasa dan kezaliman dan penindasan dan penipuan porak-poranda di luar. Dia pilih untuk selamatkan diri mereka kerana terpahat dalam hati sanubari mereka. Apa dia terpahat? Warabatna ala qulubihim. Pahat di hati sanubari mereka hanya keyakinan dan kekuatan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tengok, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Terpahat di hati mereka Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ini disebut jelas oleh Tuan Ibrahim, bahawa dia sendiri mengakui bahawa Ashabul Kahfi itu adalah orang yang taat kepada Allah. Ya? Dan kita seterusnya kita dengarlah Ustaz Sihabuddin nanti di komen apa yang dikomen kat situ. Panjang juga, ya. Saya tengok
video Ustaz Syahbudin ni dalam 13 minit jugalah. Ya, tidak kurang daripada 13 minit apa yang beliau ulaskan, tapi saya akan cuba potong-potong sikit supaya tidak makan masa yang lama. Tengok kalau Jaki mangguk, saya selamat. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita telah menonton video berkenaan sama-sama tadi. Kita berikan reaction berkaitan tentang isu ni. Apatah lagi orang dah ramai sangat bising berkaitan tentang hal ni. Dan banyak dakwaan-dakwaan yang saya fikir tidak patut telah diletakkan dan telah dikatakan kepada PMX kita. Sahabat-sahabat, kita kupas satu persatu. Yang pertama, adakah Nasrani itu adalah Kristian? Sahabat-sahabat, secara umumnya orang-orang Kristian hari ini adalah orang Nasrani ataupun orang Masihi. Tanpa kita kira mereka itu Koptik, Protestan atau Katolik. Bagi umat Islam, kita meyakini bahawa agama asal bagi mereka adalah agama Nasrani ataupun Masihi yang merupakan pengikut-pengikut ajaran Nabi Isa AS. Asalnya, mereka berada dalam ajaran yang benar sehinggalah berlaku penyelewengan demi penyelewengan dalam agama mereka. Bahkan umat Islam meyakini bahawa agama dan ajaran Nabi Isa itu tidaklah pupus sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi ia kekal wujud sehinggalah Nabi SAW dilantik sebagai Rasul. Antara buktinya adalah kisah Ashabul Ukhdud yang merupakan kisah orang Nasrani yang dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup di dalam satu kawah berapi. Ia berlaku lebih kurang 48 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di dalam buku Jadi di sini beliau menyatakan bahawa Nasrani yang juga dikenali sekarang ni difahami sebagai agama Kristian itu wujud dalam keadaan agama waktu itu menyembah Allah yang Maha Esa. Ya, setelah kelahiran Nabi Isa AS. Ya, jadi apa yang PMS sebut bahawa peristiwa itu berlaku selepas kelahiran Nabi Isa AS di zaman ketika itu adalah zaman Kristian, itu betul. Dan benar, Kristian di ketika itu bukan Kristian yang kita faham hari ini. Ya, di sini yang ramai yang terkeliru ni saudara. Sebab itu masalahnya bila Ustaz Al-Zaidros bercakap mungkin kita lebih kepada politik, bukan menjawab isu agama yang sebenar, ya, tidak bertabayun. So kurangnya dia tanya dulu kan, apa ucapan sebenarnya pemimpin tersebut. Kemudian dan mereka boleh tanya apa yang dimaksudkan oleh pemimpin dalam konteks macam mana, ataupun ikuti sepenuhnya konteks ucapan daripada PMX itu supaya Ustaz Al-Zaidros lebih adil dalam membuat jawapan lah, dalam memberikan jawapan. buku Sirah Nabi Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabi yang terbaik, dia menyatakan bahawa tarikh ia berlaku adalah tahun 523 Masihi. Nabi SAW. Di samping itu saya juga nak promote jugalah Ustaz Syahbudin ni, dia ada jual banyak kitab ya. Saya Al-Bukhari ada jilid 1-3, banyak macam-macam buku agama lah. Ada yang beliau sendiri tulis, karangan beliau. Ada buku-buku yang lain ya, seperti mana dia sebut tadi yang ditunjuk pada kita tadi. Jadi anda boleh berhubung dengan dia lah. Saya pun tak ada nombor telefon dia. Saya ada pernah minta nombor telefon dia tapi melalui komen di channel YouTube, tapi mungkin beliau tak baca. Tapi bagi anda yang berminat ya untuk mendapatkan buku-buku pada Ustaz Syahbudin, boleh kita bantu dia sedikit ya. Bolehlah berhubung dengan dia. Tapi cara nak dapat nombor telefon dia, cara berhubung, mungkin saudara boleh ikuti channel dia, Syihabuddin Ahmad. Ya, anda boleh subscribe channel dia dan anda boleh dapatkan banyak info-info semasa yang beliau sampaikan di channel beliau tersebut. SAW lahir pada tahun 571 Masihi. Jadi lebih kurang 48 tahun. Sahabat-sahabat, Allah Ta'ala berfirman, Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, iaitu orang Kristian, dan orang-orang Sabiin, sesiapa sahaja di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan rasa berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 62. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kepada kitab tafsir Mafatihul Ghaib, dia sebut, dia kata, al-muradul ladzina amanu qabla mab'ats
Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Isa alaihi assalam ma'al bara'ah an abatil al-yahud wa nasara bisla Qais bin Sa'idah wa Bahira ar-Rahib wa Habib an-Najjar wa Zaid bin Amr bin Nufail wa Waraqah bin Naufal wa Salman al-Farisi wa Abu Dhar al-Ghifari wa Wafad an-Najashi. Maksudnya mereka yang beriman sebelum kebangkitan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dalam keadaan bebas daripada kesesatan yang ada dalam agama Yahudi dan Nasrani seperti Qais bin Sa'idah, Bahira ar-Rahib, Habib an-Najjar, Zaid bin Amr bin Nufal, Salman al-Farisi, Abi Dhar al-Ghifari dan Wafa an-Najashi. Anda boleh rujuk dalam jilid yang ketiga, muka surat 536. Banyaknya Ustaz Syahabuddin menceritakan panjang lebar ni untuk kita lebih faham bahawa tentang ajaran Kristian ketika itu, yang diceritakan dalam Ashabul Kahfi. Jadi Ustaz Syahabuddin menceritakan lebih banyak tentang ayat Quran seperti mana yang disebut tentang pandangan-pandangan ulama-ulama terhadap kisah ini. Jadi itu yang sebenarnya yang kita kena faham. Saya tak boleh nak lama untuk tunjukkan share dengan saudara. Saya teruskan kepada ulasan-ulasan beliau yang lain sebab dia banyak cerita tentang okey. Saya nak tahu pandangan-pandangan beliau lah tentang apa yang dimaksudkan, yang diceritakan di dalam kisah Ashabul Kahfi. Itu yang sebenar yang kita nak tahu sebenarnya. Okey. Yang lain tu dia sekarang ni dia banyak cerita pasal latar belakang lah. Latar belakang agama Nasara itu. Jadi yang kita nak tahu adalah berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini. Al-Masih ibnullah, dzalika qauluhum bi afwahihim. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah, dan orang-orang Nasrani pula berkata Al-Masih ialah anak Allah. Demikianlah perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka sendiri. Anda boleh rujuk dalam surah At-Taubah ayat 30. Jadi ada Nasrani yang benar dahulu, ada Nasrani yang sesat. Walaupun Kristian ini lebih merujuk kepada orang Nasrani yang sesat, tetapi dalam konteks hari ini bila disebutkan Nasrani, maka ia adalah Kristian. Awak boleh sebut mereka Kristian Katolik, boleh mereka sebut Kristian Koptik, Kristian Protestan dan seumpama dengannya. Tapi semua mereka ini adalah orang yang sama. Jadi tak ada masalah sebut Nasrani dengan sebutan Kristian. Kemudian, adakah benar wujud kisah Ashabul Kahfi di dalam Bible seperti mana? Okey, kisah Ashabul Kahfi ini, adakah terdapat kisah itu di dalam kitab Bible? Kita dengar apa Ustaz cakap. Dakwaan PMX tadi tak benar, memang tak betul. Di dalam Bible tidak ada sebarang kisah Ashabul Kahfi di dalamnya. Tetapi kisah ini popular di dalam buku-buku agama Kristian yang lain. Ia sangat-sangat popular sehingga disebut sebagai well known oleh sebahagian orang Kristian. Kalau anda nak rujuk, anda search saja Seven Sleepers of Ephesus. Anda Jadi apa yang disebut oleh Ustaz Syahabuddin bahawa dalam Bible tidak dinyatakan kisah Ashabul Kahfi, tetapi banyak penganut-penganut ketika itu, Kristian ketika itu, di antara mereka dalam buku-buku mereka menceritakan kisah Ashabul Kahfi, bukan di dalam kitab Bible itu jumpai pelbagai rujukan Kristian yang menceritakan kisah 7 pemuda yang bersembunyi di dalam gua dan tidur beratus-ratus tahun. Daripada 250 Masihi sehingga 408 ataupun 450 Masihi. Kira-kira lebih kurang dalam 121 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di dalam kisah-kisah orang Kristian, mereka mengatakan bahawa 7 orang itu adalah orang Kristian lah. Dan bagi kita umat Islam, tiada masalah untuk nak terima bahawa 7 orang itu adalah orang Kristian. Kerana zaman itu memang zaman umat Nabi Isa seperti mana yang PMX sebut. Apatah lagi dikisahkan bahawa peristiwa ini berlaku di Turki yang merupakan di bawah pemerintahan Kristian ketika itu. Cuma bagi kita umat Islam, 7 pemuda itu adalah 7 pemuda yang berakidah seperti mana akidah kita. Mereka Jadi jelas, pemuda yang Ashabul Kahfi itu akidah dia sama macam kita. Dan ini yang dimaksudkan, yang disebut oleh PMX dan baca petik ayat Quran itu, yang menyatakan pemuda itu adalah pemuda yang percaya kepada Allah SWT. Jadi tak timbullah soal berkenaan dengan jahilnya PMX ini, menyesatkan pemuda-pemuda ini. Ini tak betul kamu yang kata macam tu sebab kamu tidak mendengar konteks apa yang PMX sebut.
Muslim yang beragama Nasrani. Walaupun kisah ini telah wujud di dalam kitab-kitab orang Kristian sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi apabila Nabi Muhammad terima wahyu, Allah luruskan dan ceritakan kisah ini dengan lebih tepat. Boleh jadi sebelum Nabi lahir, orang masih lagi tertanya-tanya, benarkah kisah ini? Ia tidak diceritakan di dalam Bible. Bahkan di dalam mana-mana kitab suci pun tidak wujud cerita ni. Tetapi tokoh Kristian seperti Bishop Jacob of Serach telah menceritakan peristiwa ini sebelum beliau meninggal dunia pada tahun 510 Masihi, iaitu 50 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Gregory of Tours yang meninggal pada tahun 594 Masihi. Dia telah sebutkan kisah ini lebih awal, iaitu sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul, dan Ini di antara yang sebut oleh Ustaz Syihabuddin adalah tentang beberapa penganut Kristian ketika itu yang tahu tentang kisah ini. Dan dia menceritakan kisah Ashabul Kahfi ini. Ya. Tetapi tidak ada di dalam kitab Bible. Tapi mereka tahu dan mereka bercerita tentang peristiwa Ashabul Kahfi ini. Jadi sebab itulah cerita ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran supaya kita lebih dapat kisah yang sebenar dan tidak terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh orang yang menerima kisah ini daripada orang ini dan mereka ubah tuai ceritanya. Ya. Jadi sebab itu Allah turunkan ayat ini supaya kita lebih faham bahawa pemuda Ashabul Kahfi itu walaupun ketika peristiwa itu adalah di zaman Kristian, tapi tujuh pemuda ini adalah orang yang beretikat sama macam kita lah, ya, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya lanjutkan sikit. isu ni. Sahabat-sahabat, para ulama berselisih pendapat tentang bilakah peristiwa ini berlaku. Ada yang kata bahawa dia berlaku sebelum kelahiran Nabi Isa dan ada yang kata selepas kelahiran Nabi Isa. Tetapi majoriti ulama memang mengatakan ia adalah selepas kelahiran Nabi Isa. Seolah-olah mengatakan dan mengiyakan sumber Kristian di dalam isu ini. Antaranya Ibn Ashur, pengarang tafsir At-Tahrir wa Tanwir, dia cerita bahawa kisah Ashabul Kahfi ini ketika menjelaskan surah Al-Kahfi dengan membawa riwayat yang popular dalam agama Kristian. Cerita dia sebiji macam mana orang Kristian cerita. Dahulu terdapat satu kumpulan orang soleh yang beragama Nasrani dalam kalangan rakyat Absus. Mereka memerangi penyembahan berhala. Mereka hidup di zaman Duqyus atau Diqyanus, kira-kira tahun 237 Masihi. Dia memerintah setahun saja. Dia amat taksub dengan agama Romawi dan amat bencikan agama Kristian. Duqyus mengancam mereka untuk diseksa, maka kelompok tersebut keluar daripada kota menuju ke gua yang digelar Bin Jalus. Di situlah terletaknya gua yang mereka beribadat di sana dan akhirnya mereka ditidurkan di situ. Sehingga akhir ceritalah. Dan pada akhirnya Ibn Ashur sebut lagi, wa qissatu ahli kahfi lahattisalu bitarikh turin kabir min atwari tuhuril adyan al-haq wa bi khasatin tur intishar an-nasraniyah fil ard. Kisah Ashabul Kahfi ada kaitan kuat dengan peringkat penyebaran agama yang benar, khasnya penyebaran agama Nasrani Kristian di muka bumi. Anda boleh rujuk dalam jilid yang ke-10, muka surat 264. Jadi, sahabat-sahabat, jelas di sini apa yang PMX sebut tu tak ada masalah besar pun. Jangan buat teruk pada perkara yang tak teruk. Isu utama yang PMX sebut ialah kaedah di dalam kita berdakwah. Boleh jadi kita menggunakan sumber yang disukai oleh orang itu untuk mengajaknya sama-sama melakukan kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga anda dapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Jika anda rasa video hari ini kita mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Ustaz Syihabuddin, dan sekali lagi saya nak promote juga dia punya channel ya, Syihabuddin Ahmad. Anda boleh subscribe dan kita kongsikan ya apa yang dia telah pun beliau kongsikan dalam kisah ini jelas, dan bukan beliau saja yang memberikan ulasan tentang peristiwa Ashabul Kahfi ini ya. Ashabul Kahfi ini ramai banyak ustaz yang telah mengulas, termasuk daripada Menteri Agama, Ustaz Hasanuddin juga, dan ramai lagi lah ya. Saya dah tengok 2, 3, 4 ustaz yang bukan orang politik pun yang telah mengulas ini, dan semuanya pro kepada dan menyokong apa yang terangkan oleh PMX kita. Cuma Ustaz Zadrul ni saya tak tahulah macam mana, selalu cepat sangat dia memberikan jawapan ya, tanpa dia ada tabayun, tanpa dia nak fakta dulu apa kisah sebenarnya, apa yang disebut oleh PMX. Sebab itu saya katakan bila kita menjawab satu soalan agama, bila kita kaitkan dengan politik ni masalah dia.
Ya, bila kita tanamkan dalam hati kita memang kita tak suka kepada pemimpin itu, maka kita menjawab ya, untuk menjurus ke arah orang tidak suka kepada pemimpin tersebut. Kalau tak saya, cuba tanya dia, tanya Ustaz Azaidul tu, saya nak tanya Ustaz, macam mana tentang pelbagai persekutuan, ya? Kafir ke tak kafir? Sebab Haji Hadi pernah sebut tahun 80-an dulu, pelbagai ini kafir, pelbagai ini turut, pelbagai ini penjajah, kan? Jadi saya nak tanya Ustaz lah, macam mana hukum dia pelbagai ini kafir ke tak kafir? Kalau dia tanya soalan itu, yang melibatkan pemimpin yang dia sokong, sudah pasti dia akan jawab apa? Kita kena dengar dulu, tabayun dulu, kena dengar dulu Tuan Guru Haji Hadi sebut apa, fahamkan dulu konteks dia, apa ucapan, dia akan cakap macam tu. Ya, dia tak akan jawab terus. Dia akan kata, dengar lu konteks apa. Dia kata, amanat itu, apa kita kena dengar ucapan, keseluruhan ucapan dia. Dia akan minta kita dengar dulu keseluruhan ucapan pemimpin yang dia sokong lah. Ya, tapi kalau belah pihak baik, dia dengan lajunya, dengan gopohnya terus menjawab. Di situ dia tidak berlakunya adil. Ya, seorang ustaz, ya, kalau nak gelak ulama' pun terpulang lah. Tapi tidak adil di dalam memberikan jawapan. Ya, jadi itulah yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda. Mudah-mudahan kita hentikanlah polemik ini. Peristiwa Ashabul Kahfi ini sebenarnya baik untuk kita ingat, untuk kita belajar, ya. Tetapi jangan jadikan dia bahan politik untuk nak hentam mana-mana pihak sekalipun. Apatah lagi kita menghentamnya dengan kaedah yang tak betul, ya, kita memfitnah dia, dan apatah lagi kalau fitnah itu datangnya daripada orang-orang agama. Ya. Jadi saya minta agar Ustaz Azaidul di masa akan datang lebih adil dalam memberikan jawapan. Kalaulah soalan itu mendatangkan ragu-ragu pada dia, ya, ataupun soalan itu bila Ustaz fikirkan ada berunsur politik sedikit, dapatkan dulu keterangan, dapat dengar dulu apakah sebenarnya, konteks apa. Ya. Jadi tidaklah dilihat seperti Ustaz tidak berlaku adil dalam memberikan jawapan. Jadi saya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Saya lalukan kepada anda, ya, untuk terus share apa yang kita kongsikan hari ini, terutamanya kepada Ustaz Syahabuddin yang lebih banyak dapat menjelaskan kerana dia orang yang belajar, dia orang berilmu, dia Ustaz Azhar, ya, yang lebih tepat untuk mengulas isu ini. Saya cuma mengulas secara umum, ya, terhadap isu ini supaya tidak ramai di antara kita yang terpedaya dengan orang yang menunggang agama ini demi kepentingan politik. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.